Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Bagaimana hari ini? Bagaimana dengan keluarga tuan-tuan dan puan-puan? Dan bagaimana dengan pencerahan semalam? Pencerahan yang juga diberikan tips tentang negara di mana Imam Mahdi sedang melalui kehidupannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, walau di mana juga berada, kita dah sampai kepada episod yang ke-6, episod tentang halangan dan cabaran yang dihadapi oleh Imam Mahdi. Dalam masa sekitar 2 minggu lah 2 minggu telah pun kita lalui dalam sesi akhir zaman yang menjurus kepada pendekatan dan juga pernyataan secara langsung atas apa yang telah saya rungkaikan daripada kajian yang mengambil masa berpuluh tahun, perjalanan-perjalanan yang sentiasa menghimpunkan begitu banyak fakta-fakta, menghimpunkan begitu banyak bukti-bukti yang dapat dirumuskan apabila saya rujuk kembali kepada Al-Quran. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus lagi menyokong dengan usaha saya untuk mendapatkan lagi banyak input daripada kajian-kajian daripada Al-Quran, dan daripada situ ianya telah disusun kembali dan telah pun dilengkapkan dengan satu disiplin yang saya namakan alam teologi. Namun di situ apa yang dapat saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa juga pernyataan ataupun sumber-sumber yang ada buat masa ini memang tidak akan saya tolak daripada mana-mana sekalipun, dan itu akan saya pantau. Saya akan cuba dapatkan lagi penjelasan yang khusus daripada Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana komen-komen yang saya terima daripada tuan-tuan dan puan-puan yang bercerita dan menyatakan tentang keilmuan masing-masing, itu adalah suatu perkara yang saya alu-alukan dan tidak semestinya ia sama dengan apa yang telah saya kupas. Namun atas resam ilmu, atas resam keharmonian untuk kita berkarya, bebas untuk kita menyatakan pandangan, menyatakan input-input yang kita perolehi daripada berbagai sumber, agar ia dapat dibahas, agar ia dapat diberikan satu penjelasan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain ataupun daripada sesiapa sekalipun, supaya ianya tidak terlalu menjurus kepada kepribadian ataupun hanya berpaksikan kepada pandangan seseorang semata-mata. Tetapi biarlah semua komen-komen tuan-tuan dan puan-puan yang telah saya terima tu saya akan cuba jawab secara ringkas, secara khusus, kerana apa juga yang telah saya terima saya akan sentiasa baca komen-komen tu, dan saya akan juga melihat sumber-sumber yang saya terlepas pandang. Mungkin saya terlepas pandang kerana ada beberapa komen-komen yang menyatakan tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman. Lalu saya akan merujuk kembali kepada Al-Quran berdasarkan surah-surah tertentu ataupun berdasarkan kepada ayat-ayat tertentu yang melengkapkan ataupun yang mengesahkan sumber-sumber tersebut. Dan sekiranya saya dapati ada sumber-sumber yang dijelaskan itu tidak ada langsung di dalam penyataan di dalam Al-Quran, maka di situ akan saya ambil pendekatan, bukan untuk saya menyalahkan tuan-tuan dan puan-puan yang memberi komen, tetapi pendekatan saya mudah. Apa juga yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran ataupun penyataan itu sebagaimana meluas sekalipun penerimaannya, ataupun suatu cerita yang popular, cerita yang tersohor, diterima oleh ribuan ilmuwan sekalipun, jutaan ilmuwan sekalipun di seluruh dunia, tetapi apabila saya lihat di dalam Al-Quran tidak ada cerita tersebut, itu hanyalah satu rekayasa ataupun satu kisah-kisah yang ditambah-tambah
atau kisah-kisah yang dijadikan sebagai satu penceritaan untuk menarik emosi, maka saya akan mengambil pendekatan menjarakkan diri. Dalam kata lain, itu tidak ada dalam Al-Quran, maka itu adalah satu yang tidak boleh saya ambil sebagai satu kajian. Jadi minta maaf kepada pihak-pihak yang telah memberikan saya input-input tertentu, tetapi apabila saya lihat di dalam Al-Quran, itu semua adalah cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang hanya rekaan-rekaan, yang tidak ada kena-mengena dengan perjalanan Imam Mahdi, yang tidak ada kena-mengena dengan perjalanan cerminan kepada Imam Mahdi, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada langsung di dalam Al-Quran. Maka minta maaf, saya terpaksa menolak bagi diri saya, maknanya saya, bukannya tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pendekatan atas diri kita masing-masing. Saya menyatakan sedemikian atas diri saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih nak berpegang kepada cita-cita tersebut, kisah-kisah tersebut, maka itu adalah pilihan masing-masing. Cuma saya menasihati tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi keras, masih lagi berpegang kepada sumber-sumber yang sedemikian, muhasabahlah diri kita. Cuba kita kembalikan diri kita kepada hakikat yang sebenarnya, bahawa tanpa Al-Quran, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan pergi ke mana-mana. Hebat bagaimanapun cerita kisah-kisah yang ada pada kitab-kitab yang lain, tetap akhirnya itu adalah suatu cerita-cerita yang terbina atas kisah daripada seseorang kepada seseorang, yang tidak ada suatu pengesahan yang dapat diberikan jaminan sebagaimana pengesahan dan jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sambung pada kisah Imam Mahdi pada peringkat yang ke-6. Semalam kita telah membicarakan, telah kita mengupas tentang kisah halangan dan cabaran pada peringkat negara. Maka hari ini kita akan masuk kepada peringkat dunia. Besar lagi ni, apalagi lah yang nak disampaikan oleh Pak Masa Bayu ni, tentang halangan dan cabaran pada peringkat dunia. Sebagaimana kebiasaannya, saya akan membuat rumusan terlebih dahulu tentang topik yang semalam, kisah yang semalam, supaya dapat kita kaitkan selepas ini dengan lebih mudah kepada topik hari ini. Semalam telah saya jelaskan betapa amat nyata bahawa Imam Mahdi akan berada di negara yang mana buat masa ini ataupun sekiranya waktu ini adanya beliau berada di negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi. Beliau adalah sosok yang dinanti-nantikan, yang sedang berada di negara demokrasi, dan beliau dilahirkan di negara demokrasi. Itu adalah pernyataan saya yang telah pun saya sampaikan semalam. Jadi negara-negara yang luar daripada demokrasi adalah negara-negara yang tidak ada jejaknya Imam Mahdi. Tetapi Imam Mahdi menapak kaki dia ke semua negara-negara ini atas perjalanan ilmu beliau, sebagaimana yang telah saya terangkan pada sesi-sesi yang sebelum-sebelum ini, dalam video-video yang sebelum ini. Maka apa yang dapat dirumuskan dalam cerita semalam, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kisah sosok yang kita nanti-nantikan, memudahkan kita untuk menjuruskan ke manakah hala tuju bagi kita untuk mencari beliau. Kerana sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video-video yang sebelum ini, takkanlah Imam Mahdi datang kepada kita, tarik tangan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena pergi kepada beliau, kita kena bergerak kepada beliau. Kerana yang bergerak adalah yang mengelilingi nukleus, bukan nukleus yang bergerak, tetapi di keliling dia yang akan bergerak, sama ada mengelilingi dia atau pergi kepada nukleus. Maka kita yang kena bergerak, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itulah kenapa semalam saya telah pun menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang posisi Imam Mahdi pada sebuah negara ataupun wilayah yang disebut negara yang berteraskan kepada pemerintahan demokrasi. Jadi ada yang bertanya dengan saya, dan ada juga yang memberitahu
betapa berdasarkan keilmuan yang telah mereka perolehi ataupun kajian-kajian yang telah mereka perolehi menyatakan bahawa Imam Mahdi akan berada di negara Arab. Bagaimana pula dengan kisah itu? Adakah salah kisah itu? Adakah itu tidak bertepatan dengan kajian yang saya lakukan? Berat kan kalau nak difikirkan persoalan sedemikian dengan apa yang telah saya jelaskan semalam tu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana hari ini majoritinya semua telah menerima hakikat sedemikian, bahawa beliau ada di satu tempat, yakni disebut Mekah dan Madinah, yang akan dibai'ah di sana, akan diterima di sana, dan akan dinaikkan di sana. Maka di sini akan timbul berbagai persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang telah saya sampaikan semalam, meletakkan posisi Imam Mahdi di negara demokrasi. Maka itulah yang saya maksudkan, demokrasi ini berpandukan kepada suara ramai, penerimaan ramai yang akan menolak penerimaan yang sedikit. Apabila ramai telah menerima itu benar, maka yang sedikit ini akan ditolak walaupun menyatakan perkara itu tidak benar. Maka kesahihan kepada perkara itu ataupun sesuatu yang ingin dijadikan sebagai satu keputusan akan ditentukan oleh suara ramai. Kalau semua telah pun menerima, ramai yang menerima, majoriti menerima bahawa Imam Mahdi berada di negara monarki, maka bagaimana pernyataan saya semalam berdasarkan apa yang telah saya jelaskan, dia berada di negara demokrasi. Tetapi ramai, balik pada majoriti, telah menerima bahawa beliau berada di negara monarki. Kenapa saya katakan monarki? Sebab kalau kita lihat negara-negara teluk, ataupun GCC ya, Gulf Cooperation Country ataupun negara kerjasama teluk, yang terdiri pada 6 negara: Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi, dan lagi satu, ya Allah Oman, tak silap saya, Oman, adalah negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem beraja mutlak yang tidak boleh ada pemilihan untuk menjadi pemimpin kecuali diturunkan daripada setiap pemimpin kepada pemimpin yang seterusnya melalui hubungan darah. Jadi kerana ramai dah menerima hakikat tersebut, maka persoalan semalam, kalau kita nak rumuskan cerita semalam sebelum kita nak pergi topik yang baru, akan meletakkan persoalan demi persoalan atas mereka-mereka yang telah menerima hakikat bahawa dia berada di negara monarki. Kerana negara GCC adalah negara monarki, 6 negara monarki, tidak ada pilihan raya, tidak ada pemilihan berdasarkan suara individu atau suara rakyat. Maka ini yang akan menimbulkan persoalan yang khusus. Bolehkah raja-raja ini, bolehkah pemerintah-pemerintah, sultan-sultan ataupun pemimpin-pemimpin bagi negara-negara monarki turun daripada posisi dia? Maka ada yang menyatakan mereka akan turun, mereka akan serahkan. Tuan-tuan dan perempuan duduk jadi manager pun boleh tak serahkan tempat duduk manager tu bagi orang lain bekerja? Tak apalah, ada orang lebih layak daripada saya jadi manager, saya nak turun, saya nak bagi kerja dekat dia. Boleh ke buat macam tu? Rasa-rasanya boleh masuk tak tu? Boleh masuk tak? Fikir tak kat situ? Mungkin manager tu tinggi sangat pangkatnya lah. Sekarang kita bercerita tentang pekerjaan, mungkin jadi eksekutif lah, ataupun jadi seorang pegawai lah. Bolehkah tuan-tuan dan perempuan lepaskan jawatan pegawai yang tuan-tuan dan perempuan sedang miliki untuk diserahkan kepada pihak yang lebih bertepatan, lebih efisien daripada tuan-tuan dan perempuan? Boleh kata tuan-tuan buat macam tu? Rasa-rasanya ni jangan main agak-agak. Kita pegang Al-Quran ni, kita kena pegang dengan fakta. Akal yang Allah berikan itu untuk kita memberikan jawapan yang dengan
membawa fakta, membawa realiti. Jangan duduk dalam dunia fantasi. Rasanya boleh tak lepaskan jawatan tersebut? Apatah lagi jawatan sebagai seorang pemimpin, seorang sultan, seorang raja, ya, amir di dalam sebuah negara yang besar, yang telah memiliki begitu banyak kekuasaan, begitu banyak harta benda, ya, dengan segala kemewahan. Bolehkah dilepaskan sebegitu mudah? Maka jawapannya mustahil, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada mana-mana sejarah dunia monarki melepaskan jawatan kepada orang biasa. Belum ada. Jika ada, tuan-tuan dan puan-puan, berikan kepada saya contoh yang boleh saya gunakan untuk menjadikan sebagai satu fakta. Maka berbalik kepada cerita semalam, hakikatnya Imam Mahdi akan berada di negara demokrasi, negara-negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi. Kenapa? Kerana dia bertepatan dengan sistem yang telah pun dijelaskan, yakni ia mesti kembalikan semula kepada individu untuk memilih pemimpin yang dikehendaki, yang sepatutnya, bukan atas pilihan darah, bukan atas pilihan keturunan, tetapi individu yang akan menentukan pemimpin yang mereka ingin naikkan. Maka dalam soal ini, hanya rakyat ataupun masyarakat yang berada dalam pemerintahan demokrasi saja memiliki kualiti sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan pernah duduk tanah Arab ke? Pernah duduk tak di negara Arab macam mana? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan hanya duduk di sana belajar saja? Saya duduk tanah Arab, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bercampur dengan golongan monarki. Saya berhubung dengan negara-negara yang menjalankan sistem monarki. Saya dikata berurusan dengan pihak monarki. Saya di Abu Dhabi juga begitu, di Dubai juga begitu. Jadi saya bertemu dengan golongan-golongan yang berada dalam peringkat atasan. Tak mudah mereka nak lepaskannya, tuan-tuan dan puan. Jadi kita bercakap ni biarlah cakap dengan fakta, jangan emosi, ya. Jangan kita melontarkan perkara yang kita hanya dengar, yang kita hanya baca ataupun kita dapat daripada seseorang tanpa kita melalui proses tersebut. Maka saya nak bercerita dengan tuan-tuan dan puan kerana saya melalui proses tersebut. Maka saya himpunkan apa juga, ya, statistik, apa juga situasi yang saya sendiri lalui, mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, berhubung, bergabung dan juga bergaul dengan mereka. Maka jelas amat-amat sukar untuk mereka melepaskan apa juga status yang sedang dipegang oleh mereka, kecuali kepada individu yang berada di dalam situasi pemerintahan demokrasi yang akan dapat membuat keputusan bagi diri dia. Kemudian daripada situ Imam Mahdi boleh dinaikkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambah sedikit lagi kerana topik ini agak menarik, ya, kerana ia melibatkan suatu proses yang sangat luas daripada individu kepada lebih ramai lagi. Dan ramai yang bertanya dengan persoalan saya kepada saya, apakah hubungan di antara persoalan-persoalan yang ada di antara tiga sistem, ya, tiga sistem yang telah saya jelaskan semalam, monarki, demokrasi dan sosialis. Dalam tiga-tiga itu telah saya jelaskan semalam. Hari ini saya perincikan sedikit rumusan ni. Bila sebut saja monarki, maka ia adalah sistem yang hanya duduk pada satu titik sahaja. Sebab dalam alam teologi kita sentiasa membawa dua faktor, iaitu faktor X dan faktor Y. Faktor X adalah faktor secara horizontal, melintang, ya, mendatar, dan faktor Y adalah secara vertikal. Jadi apabila kita lihat kepada faktor monarki untuk diberikan kajian sebagai satu sistem kajian saintifik, teknikal, ia lebih kepada titik di antara faktor X dengan faktor Y. Ya, kalau kita buat X dan Y begitu, maka titik di satu titik saja. X pun tidak, Y pun tidak. Maknanya di sini sistem monarki adalah sistem bagi diri sendiri, iaitu kepada pemerintahannya sendiri saja. Kepada dia maksudnya keluarga dia, dan tidak melibatkan X dan tidak melibatkan Y. Jadi sistem monarki adalah sistem satu titik sahaja. Bila kita balik kepada sistem yang ada pada demokrasi, dia ada sistem yang bergerak kepada X
dan ada yang bergerak kepada Y. Berarti dua-dua itu ada pergerakan, ya. Berarti ada sebagai pemimpin, dia ada pergerakan bergerak kepada peringkat X pada secara horizontal, dan dia ada pergerakan kepada Y, iaitu vertikal. Tetapi masalahnya di situ ada manipulasi kepada sistem demokrasi yang mana X dan Y itu tidak tetap. Artinya boleh jadi X lebih daripada Y, boleh jadi Y lebih daripada X, kerana ia tidak ada satu ketetapan, kerana masing-masing boleh membuat pilihan berdasarkan kepada pilihan masing-masing, dan mana yang mendapat majoriti yang paling banyak. Jika banyak majoritinya menghala kepada X, maka X akan mendapat nilai yang lebih tinggi daripada Y, dan mana kalau sekiranya majoriti yang lebih kepada Y, maka Y boleh menjadi lebih nilainya berbanding dengan X, maka tidak ada keseimbangan di dalam konsep itu tadi. Tetapi dua-dua, iaitu faktor X dan Y, boleh dihubungkan dengan demokrasi. Bagaimana pula dengan sosialis? Sosialis adalah sistem yang mana hanya ada X sahaja, iaitu dia horizontal, iaitu dia memerintah untuk X sahaja, dia tidak ada hubungan dengan Y. Maka sebab itu sistem sosialis tidak menghubungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka Tuhan itu tidak wujud. Bagi mereka Y itu adalah sesuatu perkara yang tidak ada di dalam pola pemerintahan ataupun arkitektur yang mereka bina. Tapi mereka memiliki nilai nukleus yang menyambungkan mereka dengan X. Artinya dalam konsep sosialis sangat tepat untuk X. Tetapi masalah yang ada pada sistem sosialis hari ini, dia tidak ada Y. Maka untuk kita melihat hubungan ketiga-tiga ini tadi, masing-masing ada kekurangan dan masing-masing ada kelebihan. Tetapi dalam aspek yang paling jauh sekali, iaitu tidak ada persoalan X dan Y adalah monarki. Ini masalahnya. Paling tidak X untuk sosialis masih wujud. Paling tidak bagi sistem demokrasi masih ada hubungan X dan Y, masih ada, tetapi tidak seimbang. Tapi bila monarki, tuan-tuan dan puan-puan, X pun tak ada, Y pun tak ada. Dia hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya duduk pada satu titik sahaja, tidak ada sumbangan kepada satu X walaupun sumbangan satu kepada Y. Maka ini yang menjelaskan kenapa hakikatnya Imam Mahdi tidak boleh berada di dalam negara yang mengamalkan pemerintahan monarki. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, rujuklah dalam Quran, ada jawapan kepada apa yang saya nyatakan ini. Dan untuk itu Imam Mahdi daripada apa yang telah saya jelaskan berada di negara-negara demokrasi. Maka nak dihaluskan lagi, ada yang minta saya terhaluskan lagi negara itu mana satu. Banyak negara demokrasi di dunia hari ini. Maka saya bagi tips sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Hari ini saya nak bagi tips, ya, sebab dah hujung-hujung cerita ni. Maka carilah negara demokrasi yang ada hubungan langsung kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah beliau sedang melalui kehidupan beliau. Negara demokrasi yang ada hubungan langsung kepada Allah, yang bertauhidkan kepada Allah, bukan langsung Y dengan Tuhan. Maksudnya dia ada Tuhan, dia ada kepercayaan Tuhan, dia demokrasi juga, tetapi hubungan dia tidak ada hubungan langsung kepada Allah sebagai satu sistem yang diterima pakai di dalam pemerintahan demokrasi. Berapa negara yang ada sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan? Sebagai contoh, ada yang mengatakan negara demokrasi India adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia. Tetapi dalam masa yang sama, India juga memiliki sistem yang mempercayai wujudnya Tuhan. Tetapi dalam sistem kewujudan Tuhan yang ada pada negara demokrasi namanya India, negara tersebut tidak bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah saya dah bagi tips ni. India bukan negara Imam Mahdi. Kemudian balik pula kepada Pakistan, sebab ramai sangat Kasim mimpi itulah, ya, Abu Kasim ke Kasim, saya tak ingat apa nama dia. Dia adalah Imam Mahdi.
dialah itu, dialah ini, memberitahu dengan mimpi dia dan sebagainya. Negara Pakistan juga negara demokrasi, sama saja sebagaimana negara-negara demokrasi yang lain. Tetapi di dalam sistem yang telah ditetapkan oleh negara Pakistan adalah sistem yang juga berada pada teras hubungan X dan hubungan Y. Maka adakah benar persoalan Pakistan boleh menjadi sebagai negara di mana adanya Imam Mahdi? Tips pertama telah pun saya berikan, yakni India bukan negaranya. Maka tanya soalan sebagaimana tadi, adakah Pakistan? Kerana ada cerita tersohor hari ini tentang Kasim. Mungkin cerita juga kait dengan Kasim ni saya tak tahu nak cakap macam mana, tetapi sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila berbicara soal Imam Mahdi dan akhir zaman, bukan soal ataupun berbicara tentang mimpi, bukan berbicara tentang kisah-kisah misteri yang tidak ada penghujungnya, tetapi mesti kembali kepada Al-Quran. Maka untuk itu, persoalan itu tuan-tuan dan puan-puan fikirkanlah, fikirkan dan jangan terikut dengan emosi, kerana perkara itu sangat berat kalau kita melakukan kesilapan. Maka ada beberapa negara lagi tuan-tuan dan puan-puan, tetapi yang pasti negara demokrasi di dunia yang menerima Allah sebagai tauhid khusus, ada faktanya, ada perlembagaannya, ada penyataannya, itulah negara di mana Imam Mahdi sedang melaksanakan dan sedang melalui kehidupan dia. Bagaimana? Dah makin narrow dah, makin kecil, dah makin nampak kan? Dan makin jelas kan, dan ia mesti disertakan dengan kajian-kajian penjelasan saya yang sebelum-sebelum ni. Jangan hanya lihat pada video ni terus dah tahu dah, buatlah, hubung-hubungkan dengan video-video yang sebelum-sebelum ni, yang sebenarnya dapat dicantum-cantumkan puzzle-puzzle yang akhirnya tuan-tuan dan perempuan akan dapat tahu di manakah Imam Mahdi, negara manakah sebenar-benarnya beliau diami buat masa ini. Jadi dia pun ada pasport, dia ada IC, kalau kata di Indonesia KTP, dia ada tu semua. Dia bukan pelarian mana-mana negara, tapi dia juga memiliki kewarganegaraan sebuah pemerintahan yang demokrasi. Baiklah, mungkin panjang sangat saya bercerita tentang kisah rumusan semalam. Bagaimana pula tentang kisah hari ini? Setelah Imam Mahdi membangunkan sebuah negara, pemerintahan kepada sebuah negara, maka apa yang akan beliau lakukan? Pertama sekali, beliau akan memakmurkan negara tersebut dengan melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan berdasarkan kepada bagaimana pemerintahan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan itu yang akan berlaku kepada negara tersebut. Negara yang mana akan menjadi negara yang penuh dengan ilmuwan-ilmuwan, penuh dengan manusia-manusia yang mempunyai kreativiti, mempunyai akhlak yang mulia, dan ekonomi superb, ekonomi yang paling tinggi di dunia. Tidak ada negara-negara yang lain di dunia yang dapat menandingi negara yang telah dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi negara yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi adalah negara yang mempunyai taraf hidup tertinggi di kalangan negara-negara yang ada di dunia pada saat itu. Tidak ada kemiskinan di dalam negara tersebut. Negara yang akan sentiasa memiliki segala kecukupan untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana itu boleh berlaku? Maka berbalik kepada pernyataan saya yang sebelum-sebelum ini, Imam Mahdi nukleus ilmu. Imam Mahdi ada keupayaan ilmu yang memiliki semua bidang. Dia akan mengeluarkan, dia akan membangunkan pusat ilmu yang akan membangunkan peradaban-peradaban. Maka rakyatnya akan dilatih, diajar
dan diberikan pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu yang beliau miliki. Teknologi-teknologi baru akan dibangunkan oleh rakyatnya, masyarakatnya, dan semua itu akan dicapai bukan dengan teknologi zaman ini, bukan dengan apa yang ada pada profesor-profesor hari ini, bukan daripada universiti-universiti yang ada pada hari ini, tetapi semua itu datang daripada keilmuan, pusat ilmu yang dibangunkan oleh Imam Mahdi di negara tersebut. Tidak ada lagi hubungan negara tersebut dalam aspek pendidikan dengan pendidikan dunia. Negara yang akan melahirkan saintis-saintis tersohor 100 kali ganda lebih daripada Albert Einstein, melahirkan lagi yang baru-baru Ibn Sina yang baru, melahirkan lagi Al-Khwarizmi yang baru, Al-Farabi dan sebagainya, melahirkan lagi Socrates, Aristotle, melahirkan ramai ilmuwan-ilmuwan yang selama ini memberikan sumbangan besar kepada dunia, memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia, akan dilahirkan semula di negara yang mana Imam Mahdi menjadi pemimpinnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, maka apakah cabaran yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi? Maka cabaran itu akan dihadapi daripada 3 perkara di dunia. Pertama, cabaran negara tersebut dengan negara-negara yang ada di sekelilingnya, yakni negara-negara yang selama ini menjadi kuasa-kuasa besar kepada dunia. Itu adalah cabaran yang perlu dia hadapi terlebih dahulu. Negara-negara yang selama ini menjadi dominan, menjadi sebagai suatu kuasa yang menentukan hala tuju kepada sosial, ekonomi dan pembangunan teknologi di seluruh dunia, akan melihat negara yang dipimpin oleh Imam Mahdi sebagai negara ancaman kepada kekuasaan mereka. Mereka akan bergabung, mereka akan melakukan berbagai-bagai cara untuk menjatuhkan negara yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Kuasa-kuasa besar yang ada pada saat itu dan ada pada saat ini akan mula mengelobi, mengeluarkan begitu banyak pernyataan-pernyataan, akan mengeluarkan begitu banyak fakta-fakta yang rekayasa ataupun yang dicipta-cipta yang sebenarnya tidak wujud untuk menjatuhkan kepimpinan Imam Mahdi. Maka bukanlah secara langsung nak berperang dengan negara Imam Mahdi, tetapi negara-negara ini akan cuba melakukan dan membuat tindakan-tindakan provokasi, tindakan-tindakan yang akan mengasingkan negara-negara yang lain daripada berurusan dengan negara yang dipimpin oleh Imam Mahdi, daripada aspek keilmuan, dari segi aspek pembangunan teknologi, daripada aspek ekonomi, semua itu akan disekat oleh mereka daripada berurusan dengan negara yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini berlaku dalam kisah-kisah yang kita lihat pada hari ini, sanction, ya, yang menyebabkan sesebuah negara tidak dapat berhubung ataupun berurusan dengan negara-negara yang lain apabila kuasa-kuasa besar dunia telah pun meletakkan satu decree ataupun meletakkan satu ketetapan bahawa ada negara-negara tertentu yang diboikot daripada berurusan. Maka United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan menjadi sebagai satu badan yang akan mengawal selia apa juga agenda-agenda daripada negara-negara yang sedang berkuasa. Ya, kalau di dunia hari ini kita ada negara yang berkuasa seperti negara Amerika Syarikat, ya, China, Perancis, United Kingdom, Rusia dan contoh-contoh negara-negara besar yang menentukan hala tuju kepada perjalanan dunia, khususnya Amerika Syarikat. Jadi mereka akan melakukan tindakan-tindakan sanction, tindakan-tindakan yang akan menyebabkan negara Imam Mahdi dipulaukan, ya, yang akan menyebabkan negara Imam Mahdi akan disisihkan daripada arus pembangunan dunia. Ini yang akan dilakukan. Inilah cabaran pertama yang perlu dihadapi oleh Imam Mahdi.
Maka bagaimana Imam Mahdi menghadapi suasana sedemikian? Maka baliklah kepada cerita saya yang sebelum-sebelum ini, iaitu Imam Mahdi adalah nukleus ilmu. Dia membangunkan ilmunya sendiri, dia membangunkan teknologinya sendiri, dia membangunkan sistem pemerintahannya berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada ketetapan daripada Allah dalam segala bidang. Dia akan membangunkan ekonominya sendiri. Masyarakatnya adalah masyarakat yang pintar, yang juga bukan hanya sekadar menadah tangan untuk mendapatkan bantuan, tetapi seluruh masyarakat Imam Mahdi adalah masyarakat yang akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang saintis yang hebat, yang membina, yang menyusun teknologi baru tanpa perlu bantuan daripada keilmuan daripada luar. Peradaban baru, tuan-tuan dan puan-puan, peradaban yang lebih tinggi daripada mana-mana negara yang ada di dunia pada saat itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jika itu berlaku, siapa yang memerlukan siapa sebenarnya pada saat tersebut? Teknologi yang ada pada zaman itu, pada waktu pemerintahan Imam Mahdi, mendalui teknologi yang ada pada negara-negara yang cuba menyisihkan ataupun cuba menghalang beliau. Berapa lama, berapa jauhkah jaraknya? Paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, keupayaan yang ada pada negara Imam Mahdi 500 tahun bezanya, paling kurang. Yakni teknologi ataupun sistem yang ada pada kerajaan yang cuba menentang Imam Mahdi, yakni kerajaan-kerajaan yang dominan pada saat itu, teknologi yang paling canggih sekalipun tidak akan dapat mendekati teknologi keilmuan yang ada pada negara Imam Mahdi. Jarak dia seumpama paling kurang 500 tahun jauhnya. Kuno dah jadinya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada situ, halangan itu akan dapat diatasi oleh Imam Mahdi. Negara dia akan makmur, semakin kaya, semakin maju. Walaupun persoalan itu kelihatan seolah-olah tidak ada pergantungan kepada yang lain, akan merugikan, kerana sistem ekonomi hari ini, sistem ekonomi yang dibangunkan oleh sistem-sistem kapitalis, tidak lagi terpakai dalam sistem ekonomi yang ada pada Imam Mahdi. Pada saat itu, persoalan currency tidak lagi berlaku, tidak perlu lagi wang ringgit, kerana sistem yang dibawa oleh Imam Mahdi tidak ada lagi wang ringgit, tetapi sistem berdasarkan kepada ekonomi keperluan. Ekonomi keperluan artinya setiap sesuatu yang mereka bina adalah atas dasar keperluan yang hanya diguna pakai di dalam semua sistem tanpa melibatkan apa juga transaksi atas pertukaran wang, sama ada naik atau turun nilai mata wang bagi setiap negara sebagaimana yang sedang berlaku pada hari ini. Maka banyak, tuan-tuan dan puan-puan, versi-versi yang ada, kaedah-kaedah yang dimiliki oleh Imam Mahdi yang tidak akan dapat ditembus oleh negara-negara yang dominan, yang sedang berdominan di dunia pada saat tersebut. Lalu apa yang berlaku selepas itu? Maka negara-negara yang ingin melakukan cabaran-cabaran ataupun yang ingin menjatuhkan Imam Mahdi dan rakyatnya, semakin lama semakin berkurangan dan berpecah. Akhirnya, kenapakah itu berlaku? Kerana berbalik kepada ekonomi, sistem yang dibangunkan oleh Imam Mahdi adalah berdasarkan kepada keperluan. Maka keperluan untuk hidup, keperluan untuk meneruskan perjalanan kehidupan, keperluan di dalam soal individu, dalam keluarga, segala-galanya adalah berbalik kepada hukum keperluan. Maka Al-Quran adalah berdasarkan tentang keperluan manusia, bukan sesuatu yang diinginkan, bukan berdasarkan keinginan. Maka apabila keperluan itu datang kepada negara-negara tersebut, sebagaimana apa yang sedang berlaku di dunia pada hari ini, yang berlaku dengan coronavirus ataupun COVID-19, mana-mana kuasa besar dunia memerlukan keperluan menyelesaikan masalah yang sedang berlaku, dan itulah yang akan menjadi sebagai satu wadah kepada Imam Mahdi yang akan akhirnya meleraikan, merungkaikan gabungan-gabungan kuasa-kuasa besar menjadi kuasa-kuasa kecil.
Contohnya bagaimana? Sebagai contoh, coronavirus COVID-19, Imam Mahdi akan membawa solusi penawar kepada masalah penyakit coronavirus. Itu contoh dia. Jadi kan begitu tuan-tuan dan perempuan, apabila itu berlaku, rasa-rasanya lah, ya, musuh jadi kawan atau kawan menjadi musuh. Pasti musuh juga akan datang berlari kepada beliau untuk mendapatkan yang dinamakan penawar kepada penyakit. Jadi pada Imam Mahdi, tuan-tuan dan perempuan, dia dah ada penawar tu. Kerana sistem teknologi dia berbeza, kerana sistem pendidikan dia berbeza, keilmuan dia berbeza. Dan apabila manusia memerlukan jawapan, solusi kepada masalah-masalah yang sedang berlaku di sekelilingnya, ya ini pada skala negara, negara-negara dunia, mereka menghadapi masalah-masalah. Negara semakin miskin, negara semakin menghadapi masalah dari segi kekangan-kekangan ekonomi kerana sistem-sistem pendidikan telah gagal secara total. Tetapi mereka lihat di negara Imam Mahdi semakin makmur pula, semakin maju. Di mana? Apa lagi yang perlu kita lakukan? Semakin kita menekan dia, semakin maju pula negara tersebut. Akhirnya gabungan-gabungan itu tadi akan mula menarik diri seorang demi seorang, satu negara beralih, dan mereka mengikat perjanjian pula dengan negara yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Satu persatu, akhirnya daripada bangsa-bangsa bersatu, jadilah bangsa-bangsa yang bercerai, bangsa-bangsa yang berpisah. Maka pertubuhan bangsa-bangsa berpisah, dah tak ada lagi lah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kerana yang berpisah daripada bangsa-bangsa bersatu akan pergi untuk menghimpunkan diri mereka bergabung dengan negara Imam Mahdi. Maka daripada situ, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang saya katakan, Imam Mahdi adalah pemimpin kepada bangsa dunia. Maka apabila itu berlaku, tuan-tuan dan perempuan, semua negara ini ingin bersatu dengan negara Imam Mahdi. Maka tidak ada lagi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, tetapi yang akan wujud satu negara yang adanya bangsa-bangsa yang berbagai-bagai bersatu dalam wilayah yang lebih luas dengan satu kepimpinan sahaja. Maka akan berlakulah, berduyun-duyunlah, berbundang-bundanglah masyarakat-masyarakat rakyat daripada berbagai negara yang akan menghimpunkan resolusi masing-masing, mendesak kepimpinan negara masing-masing untuk bersatu menjadi sebahagian daripada rakyat kepimpinan di bawah Imam Mahdi. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Menarik tak kisah ni? Sama ke dengan wasi-wasi yang tuan-tuan dan perempuan dapat sebelum ni? Mana satu yang rasanya lebih tepat, lebih sesuai, yang boleh diterima dengan akal? Jadi nak cerita tentang Imam Mahdi menghimpun, menjadikan sebagai satu empire besar, bukan dengan kekerasan menyerang mana-mana negara, tuan-tuan dan perempuan. Bukan berperang. Islam bukan untuk peperangan. Islam untuk keselamatan. Mana datang wasi berperang tak habis-habis ni? Siapa yang ajar ni? Mana dapat? Dia tunjukkan saya. Tunjukkan saya di mana cerita-cerita itu didapat diperolehi. Kerana hakikatnya Islam itu kembali dengan keharmonian. Maka dasarnya adalah keharmonian. Tetapi akan berlaku peperangan apabila pihak yang tidak lagi mampu diubah, tidak mampu lagi menerima hakikat, tidak mampu lagi menerima kenyataan, meneruskan agenda untuk melakukan penentangan secara total kepada negara Imam Mahdi, barulah adanya peperangan yang akan menyebabkan perubahan total kepada dunia dari segi geopolitiknya, sebagaimana kisah perang Badar sewaktu kisah Rasulullah SAW. Ambil simboliknya di situ, ambil analoginya di situ.
Tetapi sebelum peperangan Badar, bukankah ada perjanjian Hudaibiyah? Bukankah ada suatu perkara yang telah meletakkan hubungan di antara negara Islam, iaitu waktu itu di Madinah, dengan pihak-pihak yang memimpin sebuah negara ataupun wilayah yang tidak menerima Islam, sebagai satu perjanjian yang meletakkan mereka dalam keadaan saling berhubung tanpa menimbulkan sebarang pertelingkahan. Maka itu yang saya terangkan daripada tadi. Pertama sekali, tidak terus berperang. Nabi mengajar dengan cara kelembutan, berbincang dulu, walaupun pada saat itu majoriti, balik pada demokrasi balik semula, majoriti sahabat-sahabat mempersoalkan kenapa perjanjian Hudaibiyah itu kelihatannya berat sebelah, melebihi kepentingan kepada pihak yang pihak musuh, tetapi bagi pihak sendiri kelihatannya seperti ianya tidak memberikan keadilan, kerana Nabi lebih tahu daripada sekalian umatnya apa yang perlu dilakukan. Itu pun semua dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana berlaku kepada Imam Mahdi, itulah yang berlaku kepada baginda Rasulullah, cerminan yang sama. Maka apabila sampai kepada kisah Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, maka cabaran beliau adalah cabaran kepada negara-negara yang dominan pada saat ini, pada saat beliau memerintah, akan dileraikan dengan keharmonian, bukan dengan kekerasan. Maka dia bangunkan negara dia, maka negara dia akan menjadi tunjang kepada pembangunan pergabungan negara-negara yang lain, sehingga menjadi sebuah negara yang besar yang meliputi daripada Masyriq ke Maghrib, dan akhirnya seluruh muka bumi akan tertegaknya satu kalimah sahaja, iaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah perkara yang pertama. Kita ada 3 tadi kan, panjang pula hari ini saya nak cakap cabaran dan halangan yang dihadapinya. Pertama tadi dah jelaskan, pada peringkat negara adalah dominan di sekeliling daripada negara-negara yang menentang. Perkara yang kedua, peringkat dunia yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi adalah pada faktor hubungan dengan masyarakat yang sedang berada di dalam keadaan huru-hara. Itu cabaran yang besar, kerana pada saat itu Imam Mahdi kena mengambil pendekatan bagaimana ia dapat membantu dunia, kerana masyarakat dunia sedang mengalami begitu banyak masalah, wabak-wabak penyakit, masalah kebuluran, masalah pertentangan, pertelingkahan, begitu banyak berlaku kacau bilau di seluruh dunia pada saat tersebut. Maka beliau memiliki jiwa bukan untuk satu bangsa. Kalau sebelum itu beliau memposisikan diri beliau sebagai satu pemimpin kepada sebuah wilayah, tetapi pada saat itu kerana beliau telah berada pada kedudukan dunia, maka beliau perlu memposisikan dirinya sebagai Imam Mahdi kepada dunia. Dah jadi sebagai sebuah negara, cabaran pertama daripada negara-negara yang lain. Cabaran yang kedua adalah pada diri dia untuk memposisikan kepada yang lain, kerana beliau tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lain yang luar daripada wilayah yang dia kuasai. Macam mana dia nak buat? Nak bantu, disekat, nak berikan segala pandangan, tak dibenarkan oleh pemerintah-pemerintah yang ada di sekeliling. Contohnya, jika dia daripada satu negara, contohlah Jerman, menghadapi masalah masyarakat dia dan sebagainya, dan dia tahu bagaimana solusi yang boleh dilakukan, tetapi kerana sebagaimana saya katakan tadi, yang pertama ada dominan daripada kuasa-kuasa besar, dia tak dapat nak bantu. Maka cabaran kedua sebagai Imam Mahdi peringkat dunia adalah jiwa dia akan sentiasa melihat bagaimana nak dihimpunkan semula masyarakat dunia itu kepada satu jawapan, iaitu memberikan mereka keharmonian semula. Itu cabaran bagi dia, kerana dia tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai jangkauan pada saat itu untuk dia membantu masyarakat dunia, tuan-tuan dan puan-puan.
Masyarakat negaranya telah pun selesai, tetapi dunia masih menghadapi masalah yang perlu diselesaikan. Kerana apabila dunia itu tidak dapat diselesaikan dengan masalah-masalah kebuluran, masalah kemiskinan, masalah dari segi persoalan-persoalan penyakit, wabak penyakit, masalah dari segi bencana-bencana alam dan sebagainya, ia tetap sampai kepada hati beliau, yakni Imam Mahdi, dalam memikirkan apa yang perlu dilakukan. Itulah yang berlaku kepada Imam Mahdi dalam saat tersebut. Yang ketiganya apa pula? Apakah perkara ketiga cabaran yang dihadapi oleh Imam Mahdi dalam peringkat dunia? Maka yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah untuk beliau menghadapi pemimpin-pemimpin yang masih lagi memiliki nilai-nilai yang akan menyebabkan Imam Mahdi ditentang secara habis-habisan. Pemimpin yang bagaimana yang saya masukkan di sini? Bukan pemimpin negara ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin-pemimpin masyarakat, ilmuwan-ilmuwan, mereka yang menjadi sebagai rujukan-rujukan kepada masyarakat di dalam soal-soal yang berbalik kepada tauhid, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia pada saat itu, dominasi dunia saat itu adalah dominasi yang berpecah belah dengan berbagai-bagai pandangan, berbagai-bagai rujukan yang akhirnya akan menyebabkan perpecahan di antara sesama mereka. Maka orang-orang ini yang selama ini telah mendapat satu tempat yang menjadi rujukan kepada manusia-manusia seluruh dunia dalam aspek yang berkait dengan ilmu, akan mula terasa terasa sesuatu yang akan mula menghimpit mereka dan akan kehilangan tempat yang telah menjadikan mereka orang-orang yang dihormati. Maka di sini adalah persoalan yang berbalik kepada ilmuwan-ilmuwan, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmuwan-ilmuwan dunia akan mula menerima kesan apabila Imam Mahdi berada pada tonggak dalam kepimpinan negara. Bagaimana yang dimasukkan di sini? Dalam soal tauhid, dalam soal sosial, dalam soal apa-apa sekalipun yang berbalik kepada pendekatan pendidikan, pendekatan keilmuan, akan diubah oleh Imam Mahdi secara total. Maka kesannya tidak ada satu pusat ilmu, tidak ada lagi satu pusat pengajian tinggi yang diterima untuk dijadikan sebagai rujukan kepada masyarakat yang menerima sistem pemerintahan Imam Mahdi. Maka dunia tidak lagi terpakai dengan keilmuan-keilmuan yang sedia ada. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, cabaran bagaimana yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan sebagai sebuah negara yang tidak lagi berpegang kepada ilmuwan-ilmuwan sedemikian. Universiti yang tersohor di dunia tidak lagi menjadi universiti yang diperlukan di dalam saat itu, kerana keilmuan-keilmuan yang diajar oleh universiti tersebut, profesor-profesornya, guru-gurunya dan siapa sekalipun tidak lagi mempunyai nilai di dalam pemerintahan sistem keilmuan yang dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai profesor yang ada di dunia hari ini? Berapa banyak universiti yang ada di dunia pada hari ini? Berapa banyak guru-guru yang ada di dunia pada hari ini? Berapa ramai ilmuwan-ilmuwan yang dengan berbagai latar belakang di dunia pada hari ini? Mereka semua akan kembali menjadi kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Kosong di dalam persoalan ilmu yang mereka miliki, kerana mereka perlu menganjakkan diri mereka kepada satu tapak yang baru, tapak ilmu yang dibawa oleh Imam Mahdi. Maka dunia, ilmuwan dunia kena tunduk, kena terima hakikat bahawa mereka perlu bermula daripada kosong semula. Universiti-universiti yang menawarkan apa juga pengajian-pengajian tidak lagi relevan. Keilmuan-keilmuan yang berteraskan kepada apa-apa agama lagi tidak lagi relevan. Mereka yang mengajar agama juga tidak lagi menjadi mereka-mereka yang layak diberikan sebagai rujukan. Kerana apabila Imam Mahdi sampai, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia adalah pemimpin agama kepada seluruh dunia.
Dalam arti kata lain, agama yang saya masukkan di sini adalah adin, way of life, cara hidup yang berteraskan kepada Islam. Maka tidak ada lagi pusat-pusat ilmu Islam di mana-mana tempat di dunia kecuali ianya datang daripada Imam Mahdi sahaja. Maka ini akan menjadi cabaran yang sangat besar kepada mereka-mereka, contohnya dalam keilmuan Islam yang selama ini telah menjadi dominan. Maka itu yang saya maksudkan, perkara yang nombor 3. Jadi cabaran dia akan sampai, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bagaimana besar pun cabaran itu datang, maka apabila adanya Imam Mahdi, terbatallah mereka-mereka yang ada apa juga posisi di dunia pada saat itu. Seorang guru akan turun menjadi murid, seorang profesor akan menjadi manusia yang biasa, seorang ustaz, maka tidak ada lagi title tersebut untuk diguna pakai. Bagaimana tu? Bisa tu nanti tu. Sekarang ni tengah selesa kan, ramai bertanya, ramai merujuk pada kita, tapi bila datang Imam Mahdi dah tak pakai itu semua. Maka bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan, bercerita tentang Imam Mahdi, halangan dia, cabaran yang dihadapi. Jika pada peringkat masyarakat ada satu halangan yang besar, masuk negara lebih besar, ini dah peringkat dunia, maka seluruh dunia yang selama ini dikatakan ilmuwan-ilmuwan dalam apa juga bidang akan menentang Imam Mahdi secara total. Namun begitu, sebagaimana datangnya siang perginya malam, begitulah yang akan berlaku kepada ilmuwan-ilmuwan dunia. Kebatilan akan pergi dengan sendirinya, tidak akan berganjak walau sehelai bulu roma Imam Mahdi, tertanggal walau tercabut walau sehelai pun apabila berlaku pertentangan dengan golongan-golongan ini. Golongan ilmuwan dunia tetap akan kalah, tidak akan mampu bertentang, walaupun bertentang mata dengan Imam Mahdi dalam soal kebenaran, kerana baginda Rasulullah SAW telah meninggalkan sesuatu yang amat besar, iaitu Al-Quran Karim kepada Imam Mahdi untuk dipegang, untuk dijadikan sebagai suatu perisai kepada beliau, tuan-tuan dan puan-puan, yang akan dapat menghalang apa juga panahan-panahan, lemparan tombak dan apa juga situasi yang datang daripada mereka-mereka yang merasakan diri mereka terancam dengan adanya Imam Mahdi. Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi meminta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terasa bisa di hatinya, terasa ngilu di jiwanya, kerana apa yang saya sampaikan itu kelihatannya sangat bertentangan dengan apa yang telah difahami selama ini oleh tuan-tuan dan puan-puan. Maka jika itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, maka ia adalah isyarat, tanda-tanda yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buka semula Al-Quran. Buka semula Al-Quran. Jika ada terasa apa yang saya sampaikan ini menyebabkan terasa hati, menyebabkan terasa menyentuh jiwa, maka Al-Quran adalah penawar kepada sakit hati dan sakit jiwa. Bukalah, kerana itu tandanya tuan-tuan dan puan-puan ada simptom penyakit. Apakah penyakit tersebut? Penyakit jauh daripada Al-Quran. Bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Saya Masa Bayu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Salam sejahtera.